lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. So hari ni kita akan belajar secara online untuk chapter 2. So chapter 2 dalam kelas hari tu pun saya dah cover banyak dah. Cuma hari ni mungkin ada kita recap sikit, and then mungkin ada yang tambahan lah sedikit, tambahan sedikit. Okay, so let's go. Okay, so sekejap Okay, so untuk hari ni kita akan tengok beberapa perkara berkenaan dengan Excel, analytic on spreadsheets, especially in Excel. So spreadsheet ni dia ada banyak kan, yang Apple punya version pun ada spreadsheet, yang online punya version daripada Google pun ada spreadsheet, dan yang paling kita biasa tengok adalah spreadsheet menggunakan Microsoft Excel lah. So hari ni kita fokus on Microsoft Excel. Okay, so why spreadsheet? So banyaklah, sebenarnya banyak software yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat. For example daripada Apple sendiri, daripada Microsoft, daripada banyak-banyak lagi lah syarikat kan. So yang paling common adalah spreadsheet software such as Microsoft Excel, which is mudah didapati, nak dapatkan secara online pun boleh. And then kalau UiTM kita dah langgan, so every student apa semua kan dapat menggunakan Excel lah. Alright. Okay, and then spreadsheet ni kelebihan dia adalah fleksibel lah, yang mana kita boleh buat macam-macam menggunakan spreadsheet. So start daripada basic punya level, for example untuk calculation biasa, and then kita boleh juga pergi sampai tahap sampai tahap artificial intelligence dan pelbagai lagi lah, yang advance kan. So daripada Excel ni kita boleh buat calculation biasa, dan juga nak develop dan solving models, nak buat models, calculation punya model, nak modeling apa-apa, for example macam nak buat regression ke apa ke, kita boleh menggunakan Excel. Walaupun ada banyak software dekat luar sana, for example kita ada SPSS, kita ada eViews, kita ada Stata dan pelbagai lagi lah software khas untuk statistik. Tapi for the sake of kita nak pergi start daripada beginner sampai level advance tu, kita kena start daripada Excel lah. Saya rasa Excel yang paling sesuai untuk semua orang lah. Start daripada sekolah, start daripada universiti, and then untuk kerja pun memang ramai orang pakai Excel kerja. Okay, move on. Okay, so basic Excel skills, hari tu pun banyak dah kita dah buat dalam kelas. For example kita nak opening, saving and printing files. So saya assume semua orang dah tahulah yang ni. Senang saja. Okay, and then using workbook and worksheet. So yang ni pun kita dah tengok secara kasar pergerakan dia apa semua, moving around spreadsheet, nak bergerak apa semua, selecting cells and range, pun semua orang dah tahu. Menggunakan mouse lagi senang kan. Okay, inserting, deleting rows and column. Okay, so this one pun senang saja, which is kalau kita nak delete row atau column tu, just right click kat atas tu delete je kan. Ataupun kalau nak delete row sebelah kiri kita lah, sebelah kiri kita. Okay, nanti kalau kita pergi ke Excel nanti saya akan tunjuk lah kat mana cara nak insert dan delete row. And then entering and editing text. So macam mana kita nak masukkan text. Text ni dalam bentuk huruf lah kan. Text dalam bentuk huruf, data dalam bentuk number, dan juga formulas. Yang ni kita dah tengok hari tu, kita dah buat hari tu dalam kelas, dalam lab hari tu. And then formatting data, ni pun saya dah tunjuk yang kita right click and then formatting cells tu kan. Format cells tu, nak tukar apa-apa kat situ, nak tukar nombor ke, nak tukar kedudukan ke, nak tukar currency ke, nak tukar decimal ke, kat situ boleh buat semua. Alright. And then working with text strings. Text string ni bila kita nak masukkan teks dalam kita punya cell. Yang ni kita akan go through lah nanti, InsyaAllah. Formatting data and text. Kita nak format data tu, nak tukar currency ke apa ke.
Okay, and then modifying the appearance of a spreadsheet. So kalau kita nak ubah appearance dia tu macam mana kan. So tak apalah, yang ni pun by the end nanti kita akan tengok lah. Okay. Okay, so yang ni yang daripada Excel 2013, tapi lebih kurang sama je. 2013 dengan version yang latest pun lebih kurang sama, tak ada beza sangat. So kalau tengok kat bawah ni, ini adalah dia punya menu kat atas lah. Menu kat atas. Okay, so kita ada tab, kita ada group dan button and menus. Okay, so this one is tab. Tab dia ada banyak tab, home, insert, page layout, formulas apa semua. And then kita ada group divided by dia punya wall ni, ada dinding ni. So this one is group, and then ada nama group lah kat bawah tu. Okay, and then kita ada button and icon lah dalam setiap group tu kan, button dan menus. Okay, so kat sini this one is for home only. Kalau kita klik dekat insert, dia punya group dengan button ni berubah lah kan, mengikut apa keperluan kita. So yang paling commonnya home ni memang button yang paling common kita guna lah, yang paling banyak kita gunakan dalam Excel. Manakala biasanya untuk insert ni kita nak tambah apa-apa dalam kita punya Excel, page layout, setting untuk printing apa semua, formulas apa semua, itu pun saya dah cerita dalam ni lah. Okay, so ingat di atas ni adalah tab, group dan juga menus dan buttons. Alright, as simple as that lah. As simple as that. Okay, so untuk kita nak masukkan formulas dalam Excel, so kalau kita tengok in term of mathematical punya writing, dia macam ni lah. For example, A minus B times P powered by 5 plus C over D ataupun C divided by D kan. Kalau kita tulis dalam paper biasanya macam ni lah, dalam kertas kan. Tapi once kita nak masukkan dalam Excel, so kita kena tulis dalam bentuk satu baris lah kan. Satu baris. So macam mana nak tulis benda ni dalam bentuk satu baris? So kalau A minus B tu as simple as A minus B lah. And then bila B times dengan P powered by 5, nak times tu tak boleh BP. BP salah lah kalau ditulis BP terus. So kena ada kali, which is kali ni dia letak simbol star. Dia letak simbol star. And then P kuasa 5 ni, P power by 5 ni, so nak power tu dia kena letak macam kita panggil apa biasa kita panggil bumbung lah. Bumbung even though kalau you biasa menggunakan calculator, scientific punya calculator pun, kita nak buat kuasa pun kita akan guna bumbung ni juga kan. Dia naik ke atas 5, and then plus C over D. So kalau macam ni dia tak sebaris lah kan, dia jadi dua baris atas bawah. So dalam Excel kita just tulis C/D, which is C divided by D lah. So macam formulas ni you kena hati-hati lah. Once you ada silap satu, kadang-kadang kalau nasib baik dia akan cakap error kan. Kalau nasib baik dia akan cakap error. Kalau nasib tak baik, calculation you tu salah, keluar jawapan pun salah kan. So yang tu malang lah, nanti you punya interpretasi ataupun analisis akan jadi berbeza lah ataupun salah nanti. Alright, okay, move on. Okay, this one saya tak ajar lagi dalam kelas itu. And then saya biasa kan, bila kita buat Excel apa semua, kita ada nak buat formulas apa semua, kita refer untuk satu data ataupun refer kepada range lah, kan, range. So biasanya kalau relative reference, biasanya dia macam tak fix lah. Kalau relative reference maknanya dia tak fix. Kalau absolute reference maknanya dia fix. Dia fix Sekejap lagi saya tunjuk contoh macam mana. Okay. And then macam mana kita nak biarkan nak convert yang daripada relative into absolute. Bila kita nak change dia, nak tukar dia daripada relative kepada absolute, biasanya kita menggunakan dollar sign. Dollar sign tu untuk fixkan dia. For example, kita nak fixkan yang B4 kan, B4 ataupun mana-mana je lah. So kalau kita refer kepada B4 kan, kita nak refer kepada sel B4. And then kalau kita nak fix row dia saja, so kita letak dollar sign dekat row dia lah, which is row 4 kan. Row ni yang tepi tu kan. Okay, dollar sign as depan row saja.
Letak dollar sign maknanya row tu akan jadi fix. Okay, and then kalau kita nak fixkan column, maknanya kita letak dollar sign tu dekat depan sekali lah, dekat depan sekali, which is depan kepada B4 tu, depan kepada B. Okay, and then kalau dia nak fix both row and column sekaligus, okay, so you letak dollar sign both lah, depan B dan depan 4, dua-dua sekaligus. Maknanya memang fix, dia tak berubah sikit rabut. Sikit rabut tak berubah. Okay. Okay, so now yang ni penting absolute ni penting, sebab setengah-setengah calculation tu dia akan jadi salah disebabkan oleh kita lupa nak buat dia jadi fix ataupun absolute reference. Okay, so in term of kalau you buat financial punya reference ke, accounting punya ke, ataupun cash flow untuk company nanti you kerja dengan company apa semua, you kena deal dengan receipt lah apa semua kan. So this one penting lah untuk you set dalam you punya Excel supaya calculation you tak salah kan. Penting ni, penting. Okay, ada masa nanti saya akan ajar ini. Okay, basic Excel function. Yang ni pun kita dah buat dalam kelas itu, which is yang ni cara kita nak write dalam kita punya Excel tu lah, dalam cell tu kan. Yang pertama adalah minimum. Minimum maknanya kita nak kalau kita ada list of number banyak kan, kita ada list of number banyak. For example, list untuk ketinggian student kan, ada yang tinggi, ada rendah, ada yang tengah-tengah apa semua, so ramai. And then kita nak cari nilai yang paling rendah ataupun siapa yang paling pendek dalam kelas tersebut kan. Okay, so kita range. Min tu maknanya minimum, range tu range yang kita nak tu lah, senarai tu kan. Okay, so kita akan dapat tahulah siapa yang paling rendah sekali dalam kelas tu, and then berapa ketinggian dia kan, ketinggian yang paling rendah dalam kelas. And then same goes to max. Kalau max ni ubahlah dia jadi maximum. So kita tahu siapa yang paling tinggi dalam kelas, so kita set kepada max, and then range semua senarai itulah. Okay. And then untuk sum kita nak tambah semua. Summation summation. And then yang penting kena ada range tu lah, range yang kita nak tambah. Okay, and then average untuk kira purata ataupun mean. So jangan tertukar mean purata dengan mean minimum tu kan, ejaan dia berbeza. So that's why dalam Excel dia tak pakai term mean, dia pakai term average, supaya tak tertukar lah dia antara mean dengan mean kan. Okay. So nak kira purata ni maknanya kita tambah semua and then bahagi dengan number of observation lah, number of observation. Okay, and then untuk count kita nak tengok ada berapa observation, ada berapa number keseluruhannya. For example, kalau kita ukur ketinggian student dalam kelas tu, berapa bilangan student dalam kelas tu, kita boleh count. And then kita boleh guna function count if. Count if ni bila ada if maknanya kita letak syarat kan. For example, kira student yang ketinggian lebih daripada 160. Dia maknanya kita boleh kira lah ada berapa orang. Kalau nak kira one by one ikut senarai tu, kalau senarai tu pendek tak ada masalah. Tapi kalau senarai tu panjang sangat, sampai beribu orang, letih nak kira satu-satu. So ada cara dia, and then kita akan buat dalam kelas nantilah insyaAllah. Count if count if. So hari tu saya cover yang basic saja, mean, maximum, sum, average kan. So hari ni kita akan masuk yang advance sikit, and then ada masa nanti kita akan buat dalam kelas, dalam lab dalam lab. Okay, so saya ada bagi data kat you all, and then you all pun dah tengok data itu, data yang purchase order tu kan, data yang purchase order tu. So ini maklumat berkenaan dengan data tu. Kita ada ni yang dia suruh kita kira lah, yang suruh kita kira, which is smallest and largest quantity, which is untuk smallest and largest quantity kita akan guna min dengan max tu lah tadi kan, min dengan max. And then total order cost, so yang ni kita akan pakai sum ataupun summation. And then average number of month per order for account payable. So this one kita akan gunakan kita akan gunakan average, and then number of purchase order place, and then number of orders
place for O-rings, and then number of orders with account payable term shorter than 30 months, and then number of O-ring order from Space-Time Technologies, and total cost of all airframe fasteners, kan. So yang ni kalau kita tengok yang 1 2 3 4 ni maknanya yang biasa je lah, yang biasa saja. Yang 5 6 7 8 ni dia dah ada condition, maknanya ada syarat-syarat. For example, this one count if lah, kan. This one count if and end, or dan yang ni yang advance punya lah. Tapi tak apa, kita akan cover sekejap lagi. Okay, so this is untuk calculation minimum dan maximum. First tadi kan dia suruh kita kira rumus untuk minimum. So dekat cell ni you letak equal min F4 F97 97. Alright, so yang range ni untuk range ni saya dah ajar dah hikmat 3 jari iaitu kan, which is control shift dengan arrow down, kan. So kalau you nak highlight satu-satu agak penat lah, so better you gunakan hikmat 3 jari tu lah. Okay, and then untuk max pun saya dah ajar itu, sama juga. And then untuk sum sama juga. Cuma sum ni dia cakap nak total order cost, ikut ni quantity kan, ikut apa yang dia nak tu lah. Nanti you buat lah nanti ya. Okay, and then average for number of account payable months. Okay, and then count number of purchase order. Okay, and then number of O-ring order, count if, yang ni kira untuk O-ring sahaja kan, berapa bilangan O-ring order. Okay, so kita letak sebagai count if, di range dia D4 until D97. Okay, and then letak apa ni dia panggil apostrophe, equivalent to O-ring. Okay, maknanya dia akan kira yang O-ring sahaja ada berapa. So maknanya kat sini kalau kita tengok number of O-ring ni ada 12 order, 12 kali order untuk O-ring. Number of account payable term which is less than 30 days. So yang ni count if, range dia kita ambil range untuk account payable lah yang ni, this one kan. Okay, H4 until H97, and then letak syarat dia adalah less than 30. So dia akan kira berapa less than 30. So kat sini ada sebanyak 17 kan. Ada sebanyak 17 kat sini. Okay, and then number of O-ring order space time. So yang ni letak banyak lagi syarat dia, which is count if, D4 until D97, which is this one. Ada berapa dia nak daripada O-ring order daripada space time kan. Okay, okay, D4 until D97. So yang ni range yang kita kena kira. And then syaratnya kira untuk O-ring, and then letak apostrophe ni, and then koma lagi. Okay, and then kita akan refer cell yang ni sebab kita nak order daripada space time sahaja kan. So dia akan cari berapa yang kita order O-ring daripada space time sahaja. Okay, sorry. And then letak apostrophe space time technologies, tutup apostrophe, and then tutup kurungan. And then dia kira kat sini, maknanya kalau kita tengok tadi number of O-ring order kita order 12 kan, kita 12 kali kita order. Tapi yang kita order O-ring ni special daripada space time sahaja adalah sebanyak 3 kali. So maknanya kita tahu kita order O-ring daripada space time ni 3 kali, yang mana baki lagi 9 kali lagi kita order daripada company lain lah, kan. Okay, kadang-kadang kita perlu buat macam ni. Kalau data tu sikit tak ada masalah, kita boleh kira dengan jari kan. Tapi kalau data tu banyak sangat sampai beribu-ribu, susah kita nak kira pakai jari kan. So Excel ni membantu kita untuk memudahkan cara lah, untuk dapatkan figure tersebut. Alright, so yang ni data dah ada, saya dah bagi. So saya nak you all try buat lah, try buat semua ni, ikut soalan yang ni ikut ni. Dia ada 8 semua ni. So you buat yang ni semua 8. So kat sini pun ada 8 kan. Ada 8. And then make sure jawapan dia sama lah. Jawapan dia sama dengan ini. Okay, kalau ada yang tak faham, nanti kita akan bincang dengan lebih detail dalam lab nantilah.
Okay, now kita nak pergi kepada function yang lebih advance. Tapi kita kategorikan dia sebagai medium level lah. Kalau macam kira yang biasa-biasa tu beginner punya level macam tadi kan. Count, sum, min, max apa semua tu kan. Yang tu basic punya level. Yang ni kita nak masuk intermediate punya level sikit. Yang level tengah lah, level tengah. Okay. So kita nak tengok if function if function. If ni apa saya cakap tadi, jika kita nak letak syarat. Okay, so kalau ada if ni maknanya kita nak letak syarat. For example, kita nak kira sum, tapi bila kita letak if dekat belakang ni maknanya kita ada dia kira tapi ada syarat dia kira dia. For example, untuk average pula, average if ni kira average and then ada syarat dia. Sum if ada s pula kat belakang and average if s ada belakang can be used to embed if logic within mathematical function. Okay, so maknanya kita nak letak syarat untuk dia punya calculation tu kan. For instance, the syntax of sum if is kita letak sum if, range dia, senarai kita, and then criteria dia, and then sum range dia. So sum range ni apa maksud dia? Sum range is an optional argument that allows you to add cells in a different range. Yang ni special lah nanti kan. Okay. Sorry. So ini adalah example in the purchase order database. To find the total cost of all airframe fasteners, use sum if. Okay, so maknanya kalau kita nak kira total cost of all airframe fasteners, maknanya kita nak kira total cost untuk airframe sahaja. Kalau kita buat sum untuk semua tu, dia akan kira semua. Tapi kita nak sum untuk airframe fastener sahaja. So range dia adalah D4 until D97. So you boleh buka Excel purchase order database tu. And then comma, and then letak ni, and then letak nama dia lah, airframe fastener. Maknanya dia akan kira untuk airframe fastener saja. And then letaklah range dia, sum range dia kat mana kan. G4 until G97. Okay, so kita try buat lah. Kita try buat. Okay, so saya dah buka Excel kat sini. Okay, so purchase order punya database. Okay, so kita ikut je apa yang dia nak. Kita ikut saja apa yang dia nak. Okay, so kejap ya. Kita kira kat sini lah. Sama dengan okay, sum if. So dah ada kat sini sum if. Dah buka kurungan. And then D4 until D4 until D97. Okay, so kita gunakan hikmat 3 jari. Okay, and then kalau kita tengok tadi, dia masih lagi bold yang ni, maknanya dia masih lagi fokus yang ni. So bila kita letak koma, dia akan masuk second punya ni lah, second punya term kan. Okay, untuk second punya term kita letak, tulis lah airframe fasteners lah. Fasteners. Okay, and then letak koma. Okay, and then sum range. Sum range maknanya range kita nak kat sini adalah dia punya apa tadi? Cost kan? Cost yang mana? G4. This one. G4 until G97. Okay, and then jangan lupa tutup kurungan lah. Tutup kurungan, and then dia kira. This one is kita punya dia akan sum cost ni yang daripada airframes fastener sahaja kan. So maknanya dia tambah semua. Dia tambah semua, tapi tambah yang airframe sahaja. Yang lain dia tak tambah, yang o-ring ke, pressure gauge ke, bolt nut ke, apa semua dia tak tambah. Just tambah yang airframe fastener sahaja. So ini jawapan dia. So kalau tengok balik dia punya function kat atas ni, sum if D4 until D97 reference kita. So this one is reference kita. And then kira untuk airframe sahaja, yang airframe sahaja. Yang ni mana lagi? Yang ni ada lah, banyak lah yang airframe kan. Tapi campur dengan yang lain-lain lah, banyak juga. Tapi kita nak kira yang airframe saja. So kita nak kira apa? Cost per order. So kita
range yang ni pula, sum range kita kan, apa yang kita nak tambah. So cost per order. So cost per order ni persen pula, tak dalam bentuk currency kan. So 839,000 550 sen. So kalau nak buang sen dekat belakang ni, klik je yang ni, buang. Okay, settle settle untuk yang tu. Okay, next is logical function. Kita ada 3 jenis, if, and or. Okay, so untuk if ni maknanya return one value of if the condition is true kan. Okay, and then untuk and function, return true if all condition are true. Yang ni return one value if the condition is true. This one return true if all condition are true and false if not kan. False is if not. And then untuk or ni return true if any condition is true and false if not kan. So 3 ni agak penting 3 ni agak penting untuk kita tengok. Okay, kita akan go one by one. If dulu, bila kita letak sama dengan if dalam kita punya Excel, okay, so kita kena memenuhi 3 syarat ni, which is condition first, syarat dia, value if true, and then value if false kan. So condition ni kita boleh letak macam-macam lah. So, letak sama dengan ke, not equal to ke, greater than, less than, greater than or equal, and then less than or equal. So ingat you kena hafal ni dia punya simbol. You kena hafal dia punya simbol. Cuma yang simbol ni biasalah, equal, not equal ni. Yang ni saya rasa you dah biasa, greater than, less than ni. Cuma yang ni okay, yang ni greater than or equal ni, so you kena letak greater than dulu and then baru letak equal. Jangan letak sama dengan dulu baru greater than. Salah this one pun sama juga. Kalau less than or equal, maknanya letak less than dulu and then baru letak equal. So yang ni dua ni dua ni penting. Okay, you may nest up to 7 if function. Maknanya dalam if function tu you boleh letak if function lagi. So kita boleh nest tu, maknanya itu pun saya dah cerita nest kan. Kita dalam function ada function pula kan. So dalam function ada function, you boleh letak sebanyak 7 kali. Replacing the value if false. Okay. So for example, if A8 equal to, okay, if okay, so nak try buat ke macam mana? Kita try buat Okay, so kita try buat menggunakan yang ni. Okay, so daripada purchase order juga, dia suruh kita buat suppose that order. Okay, tak sini lah. Okay, that one tak sini. Tak sebelah-sebelah macam ni kan. Boleh nampak. Okay, cuma Excel ni jadi ni sikit lah. Okay, tak apa. Okay, so apa yang suruh kita buat? Suppose that order with quantities of at least 10,000 units are classified as large. So maknanya dia suruh kita buat ke sini, kalau order tu quantity dia tu melebihi 10,000, kita nak mark dia sebagai large. Kita nak tanda dia sebagai large. And then kalau less than 10,000, dia akan tulis small kan. So yang ni kalau kita tengok yang ni, sel K4. Oh, dia suruh buat kat sini K4 kat sini Okay. So refer to F4. So quantity yang ni quantity yang ni. So kalau dia lebih, saya besarkan yang ni Apa yang dia suruh kita buat ni, kalau sel ni cakap more than 10,000 ataupun sama dengan, dia suruh tulis kat sini large. Kalau less than 10,000, dia suruh tulis small kat sini. So apa yang kita perlu buat adalah, sekejap Okay, kat sini kita letak sama dengan if function. Okay, kita ambil if. Okay, logical test dia adalah apa yang kita nak. Refer to F4, which is this one. Jika dia lebih besar ataupun sama dengan 10,000. Okay, so kita tanda dia sebagai, jangan lupa tak tanda tu kan. L besar lah, nampak cantik sikit, large. And then kalau less than 10,000, kita nak tulis apa? Small.
Okay, and then tekan enter. Okay, so maknanya kalau kita tengok kat sini, quantity dia obviously more than 10,000, right? Sini quantity dia 19,500, so more than 10,000, dia akan tanda mark sebagai lush. And then yang lain bawah ni macam mana? Kita nak tulis satu-satu ke? Penat juga tu. So double click je dekat ujung tu, dia auto calculate untuk everything. Untuk everything. Yang ni 10,000 lush, 23,000 lush, and then this one less than 10,000, which is 4,250. So we mark as small. Alright. So this is if function. Okay. So kita dah settle yang ni ya. So yang ni dia suruh buat apa pula? Okay, next dia suruh buat apa pula? Okay, suppose that large order with a total cost of at least 25,000 are considered critical. So macam mana nak buat yang tu? So yang ni saya serahkan untuk you all lah. So kalau orders tu total cost of at least 25,000, so kita nak tulis kat sini critical kan. Kita nak tulis kat sini critical. Macam mana nak buat? Okay, so okay, so kat sini dia nak refer yang mana? Total cost kan. Total cost yang ni lah, cost per order ni kan. Cost per order kalau melebihi 25,000, so kita nak tulis sini sebagai critical. So yang ni pun saya rasa senang je. Yang pakai if function je, letak syarat dia 25,000 more than 20 apa ni? Refer to G4. Okay, greater than equal 25,000, and then comma, and then letak critical kat sini, gantikan critical, and then kalau less than 25,000 kita tak nak tulis kan. Kita tak nak tulis ni, nak biarkan jadi kosong je. So macam mana nak buat? Okay, so let's go, kita try buat. Ini rasanya simple je. Okay. So kat sini kita nak buat, kita refer kepada yang ni. Okay, letak if function. Okay, so logical test kita apa? If cost per order ni greater than or equal 25,000. Ini 250,000 ni. 25,000 saja. Okay, koma. Kita mark dia sebagai critical. And then kalau kita tak nak letak apa-apa, kalau dia less than 25,000, kita tak nak dia tulis apa-apa, nak biarkan dia jadi kosong kan. So kita letak ni sekali lagi, and then tutup, and then tekan enter. So this one more than 25,000, so critical. Yang ni less than 25,000 kan, suppose dia tak tulis apa-apa lah. Okay, kita tengok, double click. Okay, so dia macam tu So this one 24,150, which is less than 25,000. So dia tak tulis apa-apa kat situ. Kita nak macam tu kan. So kita boleh buat dia critical kan. Okay, so macam tu sahaja. Sorry Okay, so next untuk lookup function database queries. So this one is VLOOKUP dengan HLOOKUP. So yang ni saya rasa kita simpan dulu untuk next class lah. Kita untuk next class, sebab this one is quite kalau you tengok dia punya function pun agak panjang lah, agak panjang, and then memang rumit sedikit. So yang ni kita akan sambung next class. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.